Sebenarnya apa yang berlaku selepas menang 2018 itu yang mendorong saya dan sedikit sebanyak saudari Nurul Izzah untuk bercuti. Saya memang tulis surat bercuti. Sebab kalau saya sebut masa itu saya ingin mengundurkan diri terus, dan saya tulis surat tu Oktober 2019. Kalau saya tulis saya tak berminat lagi dengan politik dan mengundurkan diri, walaupun itu sebenarnya yang niat saya yang betul, itu akan disalahertikan oleh musuh-musuh parti yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab tempoh itu ialah tempoh 2019 yang sepatutnya dah dekat dengan Tun Mahathir menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya agak tersepit macam mana nak buat ni. Pada satu peringkat saya faham bahawa saya tidak ada banyak fungsi dalam parti lagi sebenarnya pada ketika itu. Sebab saya akan terangkan lepas ini. Jadi lebih baik contohnya kalau saya bercuti, sebut bercuti supaya saya tidak campur tangan dengan keputusan-keputusan parti lah. Baik. Isyam tanya apa yang jadi kan? Isyam tanya. Keadaan dia begini. Selepas menang Mei 2018, masa itu orang dengan segala euforianya, dengan rasa gembira, dan ramai juga kawan-kawan kita dalam pakatan dan dalam parti sendiri, ramai juga di luar yang betul-betul menyembah Tun Mahathir Mohamad, yang betul-betul merasakan kemenangan itu adalah disebabkan Tun Mahathir seorang. Mahathir maka tak boleh menang 2018 kan. Memang tak bersetuju, bukan sebab saya tak suka Tun Mahathir. Pandangan saya secara peribadi mengenai Tun Mahathir itu tak begitu penting. Yang penting ialah kita ada data dan juga yang konklusif sebenarnya. Yang memenangkan Pakatan Harapan tahun 2018 itu bukannya batang tubuh ataupun perasaan yang sembah kepada tertentu. Sebab kerana rakyat betul-betul tertekan di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan bila kita menyuarakan perasaan rakyat, bila mereka nampak bahawa sebenarnya kita ada rancangan yang baik untuk menyelesaikan masalah mereka, dan yang paling penting pengundi atas pagar nampak kita ini ikhlas, memang betul-betul nak tolong. Bila dia nampak kita ikhlas dan betul-betul nak tolong, sebab itu ada peralihan sokongan yang rasakan kita boleh bagi peluang kepada Pakatan Harapan. Daripada awal saya memang sebut kena berhati-hati dengan diagnosis yang memahamkan kita kenapa kita menang. Diagnosis tu kena betul, salah ubat mampus. Sama juga kalau menang pilihan raya, kalau kalah pilihan raya, diagnosis tu kena betul. Saya dilatih sebagai jurutera. Memanglah itu cara saya berfikir. Kalau jadi sesuatu, kita tengok dulu diagnosis dia apa. Ini apa yang rosaknya, apa yang buat jadi macam ni. Kalau enjin kereta panasnya sebab apa, supaya kita boleh bagi langkah-langkah yang tepat. Bila kita menang 2018, yang paling bahaya ialah kita tidak mengalami kehendak rakyat. Sebab dia ambil peluang dengan kita. Selama 60 tahun UMNO Barisan Nasional menang, tiba-tiba dia bagi kita pelaki seluruh Malaysia. Saya bukan Najib. Najib yang kalah, aku yang kena maki. Sebab saya dari awal lagi mengingatkan Pakatan Harapan dan pimpinan bahawa jangan lupa kenapa kita menang. Baik. Oleh sebab watak saya macam tu kan, ada orang tak sukalah kan. Sebab itu Datuk Seri Anwar daripada dulu cakap saya keras. Sebab dirasakan kadang-kadang saya ni tak ada liuk lintuk perangai orang politik biasa yang pandai berdiplomasi, pandai cakap macam itu, dengan orang ni cakap lain, dengan orang tu cakap. Aku tak reti. Betul. Saya kalau macam tu lah.
Masalah dia cuma pada ketika itu, bila baru menang, bila ada orang yang keras macam saya, pimpinan parti keseluruhannya merasakan itu mungkin menyebabkan Tun Mahathir cari pasal untuk cari alasan untuk tidak serahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar. Saya tak pernah sebut perkara ini kepada kawan-kawan dekat luar. Sebab tu bila ada lawan saya berkali mengajuk ni, dia tak gentleman lah. Sebab dia tahu perkara sebenarnya yang berlaku. Perkara yang berlaku dalam bulan pertama Harapan menang, parti buat keputusan saya digugurkan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sebab parti saya ada tu, dia akan buat Tun Mahathir tak selesa. Jadi pandangan parti, kepimpinan parti awal-awal ialah kita berlembut dengan Tun Mahathir supaya itu memudahkan peralihan kuasa. Kalau ada Rafizi ni payah sebab dia reti nak, itu keputusan parti. Jadi matilah. Pada yang sama, orang lain menteri, orang lain ada jawatan semua, saya masa itu penganggur. Jadi apa yang saya boleh buat? Kalau contohnya saya bersuara, orang kata dalam pakatan kata, kamu ni siapa pandai-pandai, kamu tak ada kuasa, kamu tak tahu jemaah menteri macam mana, yang kamu sibuk-sibuk ni sebab apa? Rakyat kat luar pun cakap macam tu, kau ni siapa? Kau bukan ahli parlimen. Jadi kalau saudara-saudari berada dalam keadaan saya macam itu, apa lagi saudara-saudari nak buat? Saya fahamlah isyaratnya. Begitu juga dengan saudari Izzah. Dia tak ada jabatan, dia ahli parlimen biasa. Kalau dia bersuara, nanti orang kata kamu ni menyusahkan keadaan sebab kamu ni suka melawan, sedangkan kita nak kekalkan keadaan yang baik supaya peralihan itu berlaku. Saya daripada awal yakin Tun Mahathir tak pernah ada niat nak bagi dekat Datuk Seri Anwar pun. Sebab saya yang merundingkan daripada awal tahun 2016 tu. Saya tak nampak dia nak bagi pun. Tapi kita team player. Dan saya pun masa itu fikir bagus juga sebab saya 10 tahun berkita kat bawah. Tak pernah ada kat rumah. Saya lebih banyak habiskan masa mungkin bila turun dengan kawan-kawan dekat kawasan macam Merbuk, Sungai Petani kat ni, daripada saya habiskan masa dengan anak dan isteri saya. Jadi cantiklah, baguslah. Saya pun tak ada niat untuk dapat jawatan ke apa. Saya orang teknokrat. Saya pun masa itu ada syarikat yang saya dah tubuhkan. Jadi semuanya cantik, saudara-saudara. Sebab itu saya ambil keputusan, maka baiklah. Sebenarnya saya buat keputusan untuk terus tarik diri daripada politik 100%. Cuma saya nak sebut tu tak boleh. Saya sebut nanti orang gunakan cara itu untuk serang parti dan Datuk Seri Anwar. Jadi saya hantar surat Oktober 2019 kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Saifuddin Nasution sebagai Setiausaha Agung. Mereka terima surat, mereka gembira dan tak ada isu pun. Dia timbul sekarang. Yang ini yang saya nak jelaskan. Kalau Hisham tanya, apa sebenarnya yang jadi? Semua itu cantik. Parti ambil keputusan, perlu berunding dan bagi ruang kepada Azmin sebab Azmin masih diperlukan untuk Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Saya daripada awal kata dia akan tikam. Awal lagi, daripada pemilihan lagi saya kata dia akan tikam. Tapi sekali lagi sebab saya pimpinan parti semua lembut, dia buat keputusan, dia kata tak apa, kita kena berunding dan bawa semua. Itu yang timbul soalan, kenapa parti dah kena tikam, kartel banyak lagi. Sebab keputusan parti pada ketika itu bahawa kita kena rangkum semua. Isu dia hanya betul-betul timbul lepas Sheraton move. Lepas Sheraton move tiba-tiba jadi macam itu kan. Hari kedua Sheraton move berlaku, saya hantar mesej kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, lahirkan rasa simpati, lahirkan sokongan, dan kalau ada apa yang saya boleh bantu, walaupun saya dah bercuti masa itu, saya sanggup bantu.
Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim cepat-cepat panggil mesyuarat dekat Bukit Gasing. Likang pun ada, Izzah ada, Saifuddin pun ada, Kak Wan ada. Masa itu pendirian saya dan keputusan bersama hari kedua selepas Sheraton move ialah, ini nak jawab yang soalan saya tadi pasal kesalahan utama kita ialah tidak mengambil kesempatan atas kemarahan rakyat mengenai Sheraton move. Saya setuju. Sebab saya daripada awal hari kedua Sheraton move dah nyatakan perkara yang sama. Saya kata langkah terbaik kepada kita ialah bukan tergesa-gesa segera nak kembali ke Putrajaya dengan cuba mencari 4-5 orang ahli parlimen untuk lompat. Rakyat masa itu marah betul-betul. Rakyat kecewa. Kemarahan terhadap UMNO Bersatu dan kumpulan Azmin ni sangat memuncak. Kalau masa itu kita kembali ke rakyat dan kita gunakan kemarahan itu untuk kita berkempen untuk bersedia masuk PRU 15 yang mungkin pada ketika itu berlaku dalam tempoh 2 tahun. Sebab kalau kita buat itu, kita mungkin menang besar PRU 15. Bila kita menang besar PRU 15 sebagai pakatan keadilan, DAP dan amanah, kita tak perlukan yang jenis-jenis yang ada yang menyusahkan dan yang menjadi batu penghalang kepada agenda kita. Dia tak timbul soal nak bagi kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh gerakkan rakyat guna tempoh 1-2 tahun menang mandat sendiri sebagai Perdana Menteri.